Ini perkabaran hari ini tular di semua media sosial. Kemarin saya dah bercakap, minggu lepas pun saya dah katakan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah sudah pun bertindak, tapi belum ada pengumuman rasmi. Mereka bergerak dalam diam, tetapi hari ini Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun menyatakan bahawa SPRM telah membekukan akaun-akaun dari Parti Bersatu. Saudara, malahan parti tersebut juga mengakui. Jadi difahamkan bahawa pembekuan akaun parti tersebut adalah berkaitan dengan siasatan berhubung dakwaan penyelewengan berbilion ringgit dimaksudkan dalam pakej ransangan COVID-19. Saudara, jadi akaun-akaun terbabit dibekukan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Jadi ia berkaitan, ini kata SPRM saudara, dengan skandal penyelewengan 92.5 bilion yang dimaksudkan untuk pakej rancangan COVID-19 oleh Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Alah dipercayai, katanya 7 kementerian telah diserbu dan 2 ketua pegawai eksekutif syarikat telah direman, seorang pimpinan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Wilayah Persekutuan juga telah ditahan. Itu minggu lepas saudara. Jadi sebelum ini beberapa kontraktor juga yang ditemui telah mengakui mereka ada memberikan sekitar 3 hingga 5% rasuah kepada sebuah parti politik sebagai timbal balik untuk mendapatkan projek daripada kerajaan. Waktu itu kerajaan itu dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin. Selain itu Kerajaan Perikatan Nasional juga masih disiasat di atas salah laku dan penyelewengan skandal penjualan Menara Kuala Lumpur dan projek Tebatan Banjir. Tan Sri Azam Baki mengesahkan pihak SPRM telah pun membekukan akaun Parti Peribumi Bersatu. Jadi pembekuan itu bagi membolehkan pihak SPRM menjalankan siasatan. Apakah adanya salah laku yang didakwa dilakukan oleh pimpinan parti tersebut? Jelas, ia juga bagi menyiasat beberapa sumbangan yang ditafsir sebagai suapan ataupun rasuah yang melibatkan parti tersebut. Jadi kata Tan Sri Azam Baki, kita membekukan bagi membolehkan siasatan dijalankan yang kita klasifikasikan bahawa wang diterima secara rasuah atau ditafsir sebagai suapan. Pembekuan itu dibuat sehingga siasatan selesai. Itu katanya ketika dihubungi oleh portal Awani, Astro Awani. Saudara jangan lupa saudara, bahawa Disember lalu SPRM telah pun mengesahkan, ia telah pun menerima butiran berhubung pecahan dana pakej ransangan ekonomi yang dibelanjakan oleh kerajaan pada tahun 2020 dan 2021 berhubung pengurusan COVID-19 daripada Kementerian Keuangan. Saudara, SPRM dalam kenyataan berkata fokus siasatannya kini adalah terarah kepada 92.5 bilion membabitkan dana kerajaan daripada nilai dakwaan penyelewengan wang perbelanjaan negara yang dianggar hampir 600 bilion ringgit saudara. Jadi hari ini saudara, Susah Agung Parti Peribumi Bersatu, Datuk Hamzah Zainuddin, dia merasakan bahawa tak sepatutnya pembekuan dilakukan pada akaun parti mereka. Malahan dia mengatakan pihak Bersatu merasakan kerajaan menggunakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sebagai alat politik selepas akaun parti itu dibekukan. Susah Agung Hamzah Zainuddin berkata beliau kecewa dengan tindakan kerajaan dan mendakwa ia bertujuan membunuh kredibiliti Bersatu dan Perikatan Nasional katanya. Bersatu akan, bagaimanapun katanya, Bersatu akan terus memberi kerjasama dalam siasatan ini agar fitnah jahat kata Bersatu dapat dihentikan. Cuma saya nak jelaskan, jangan marah pada SPRM. Sebagai parti politik UMNO, saudara, yang sebuah parti tubuhkan lebih 70 tahun berbanding dengan PBM. Ketika dibekukan oleh SPRM, wang UMNO hanya 192 juta. 70 tahun usianya saudara. PBBM sekitar dalam 5-6 tahun saja. Tapi ada wang hampir 150 juta pada 2021 dan menerima derma sejumlah 300 juta saudara. Jadi PBM perlulah menjelaskan dari mana sumber derma tersebut. Datangnya dari siapa?
Dan siasatan yang sama harus diwujudkan demi kepentingan semua pihak. Jadi kita nak tahu siapa penderma yang begitu baik hati. Kita dulu bila Datuk Seri Najib mengatakan derma daripada Arab, sampai sekarang lagi sepi di belakang jeruji besi di Kajang. Rakyat perlu tahu siapa penderma sampai 300 juta tu, saudara. Itu keadaannya lah, saudara. Jadi dalam soal begini, saya melihat bahawa SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, tidak lagi bertangguh-tangguh. Siasatan telah dibuka, ketasiasan dibuka. Sebab itu saya katakan, bakal adalah kluster-kluster mahkamah nanti. Bakal ada. Sebab itu kita ni kalau boleh, bila tengok kawan-kawan kita jatuh, jangan kita sorakkan. Saya kadang-kadang saya kata saya bersimpati. Kadang-kadang mereka mungkin tidak sengaja terlibat dalam suasana tersebut. Kadang-kadang demi untuk menjana kewangan untuk parti mereka, kadang-kadang terjebak untuk melakukan salah laku atau salah kelola. Terus saya cuma bagi pencerahan. Jadi orang-orang Perikatan Nasional memanglah janganlah terasa hati, betul roh. Saya cuma beri pencerahan apa yang berlaku, apa yang saya dapat. Sebab itu saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya dah katakan UMNO sendiri pun kena beku akaunnya. Tak ada pula kita mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan menggunakan agensi kerajaan, agensi penguatkuasaan untuk melakukan tindakan balas dendam terhadap. Tidak. Cuma bila hari ini Datuk Hamzah Zainuddin mengeluarkan kenyataan bagi pihak Parti Bersatu, terpulanglah. Saudara, saya tidak mahu memanjangkan isu ini, tapi hanya melaporkan yang saya katakan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang pun menjalankan siasatannya secara terperinci, dan dapatan saya mungkin ada lagi pembongkaran yang dapat dilakukan. Ya, saudara, kita cukup setakat itu kita bercakap soal SPRM dan parti-parti politik. Nanti melalut pula saya pasal banyak parti politik. UMNO juga telah pun disiasat oleh SPRM. Parti Keadilan juga turut disiasat oleh parti SPRM. Parti PAS pun disiasat juga. Tidak ada satu parti pun yang terlepas pandang oleh SPRM. Cuma waktu dan ketika saja. Tapi bila banyak orang menuntut, kerana ramai yang seolah mencabar Perdana Menteri ini lebih retorik saja. Bercakap ada kepincangan, ada salah tata kelola. Tapi tak ada pun. Itu keadaan saya. Jadi bila mencabar, dapatlah nanti. Baik, saya. Sebab itu saya tengok hari ini tadi pun Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengeluarkan kenyataan. Bila dia tengok teruk sangat orang melontarkan pelbagai serangan. Bagaimana yang saya katakan hari ini, bila tengok UMNO dah mula agak stabil, dihalakan pula pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan soal cerita anak dia jadi lantik sebagai penasihat, isteri dia kononnya ada pejabat PMO, dan pelantikan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Sedangkan masih lagi dibicarakan. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, dia kata dia bukanlah nak membela katanya, tetapi dia kata Datuk Seri Ahmad Zahid telah disiasat dan didakwa serta kini sedang menjalani perbicaraan. Namun menganggap, jadi saya menyatakan dengan sangat jelas bahawa mahkamah adalah bebas dan saya tidak fikir saya harus menghakimi kes ini. Itu kata kenyataan Datuk Seri Anwar. Dia kata proses mahkamah mestilah bebas dan beliau mesti diberi peluang keadilan untuk diadili oleh mahkamah yang bebas dan tidak berat sebelah. Itu tegas kenyataan yang amat Perdana Menteri. Dan beliau menyifatkan tidak wajar untuk mana-mana pihak mempolitikkan isu tersebut seolah-olah mau menyalahkan Datuk Seri Ahmad Zahid semata-mata dalam soal korupsi. Kenapa perlu merujuk kepadanya secara peribadi? Sedangkan katanya saya telah mengatakan bahawa sistem itu korup. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terdapat begitu ramai pemimpin politik lain yang telah menyalahgunakan kedudukan mereka. Bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Kewangan, sebanyak ratusan dan berjuta dolar katanya. Dari hari pertama saya memberikan mesej yang jelas. Tiada lagi rasuah, tiada lagi rundingan terus, tiada lagi penyalahgunaan kuasa, dan saya perlu tegas dan konsisten. Selama beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan dan tahun mendatang, saya pasti rakyat akan memutuskan bukan saja memihak kepada kita, tapi memihak kepada naratif baharu, dasar baharu. Biar kita move on, kata Datuk Anwar Ibrahim.
Kita perlu bekerja dari hari pertama. Minta maaf saya. Kita perlu bekerja dari hari pertama untuk memastikan sistem yang kita ada mempunyai tadbir urus yang baik dan sistem itu bebas daripada pemimpin yang korup. Saya fikir untuk bersikap adil, mereka telah pun mematuhi peraturan itu sekarang. Jadi, menurut Datuk Seri Ibrahim, tiada satu pun jejak yang saya temui daripada mana-mana pasukan saya yang cuba membazirkan wang kontrak atau projek dan tak mengapa dengan itu. Orang harus menilai saya dari 2 bulan yang lalu. Malah, katanya, bila percaya kerajaannya tetap mempunyai majoriti walaupun berisiko. Kalau kehilangan Tok Ahmad Zahid lah, kalau mahkamah memutuskan sebaliknya. Jadi apa yang penting, ia telah pun diuji di Parlimen dan kami memperoleh majoriti 2/3 lebih kuat. Saya tidak perlukan majoriti 2/3, saya perlukan majoriti yang selesa atau kuat. Tiada tanda-tanda bahawa terdapat pergeseran dalam gabungan ini. Buat masa ini kerajaan stabil, ia tidak stabil selama 10 hingga 15 tahun yang lalu. Itu sudah cukup baik untuk rakyat Malaysia. Jadi isu Datuk Zahid ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, biar mahkamah memutuskan. Jadi kita jangan mengambil keputusan dengan kita menuduh itu dan ini.